Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 5 akan membentangkan kertas kerja kami yang telah kami lakukan, yang mana bertajuk peranan institusi fatwa dalam menepani isu kontemporari sains dan teknologi. Pembentangan kami ini mempunyai pengenalan, objektif kajian, kajian literatur, metodologi, dapatan dan perbincangan serta kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akil Azhar bin Mahfuz bin Azhar dari kumpulan RCS 1103A. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk peranan institusi fatwa dalam contemporary science dan teknologi. Malaysia merupakan negara yang unik kerana wujudnya beberapa institusi menaungi Islam sebagai agama persekutuan seperti diperuntukkan dalam perlembagaan. Ia lebih terselah melalui konsep raja perlembagaan dengan wujudnya institusi Raja Melayu bertanggungjawab terhadap pengurusan hal ehwal Islam. Ini ditambah jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia yang sekarang dikenali sebagai Jawatan Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI. Tugas institusi fatwa adalah untuk menimbang, memutus dan mengeluarkan fatwa terhadap perkara mengenai Islam yang dirujuk oleh Majlis Raja-Raja. Selepas mesyuarat jawatan kuasa, keputusan dan pandangan hukum diputuskan akan dimaklumkan kepada mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam, pengerusikan Perdana Menteri yang kemudiannya akan mengemukakan bersama dengan pengesyoran kepada Majlis Raja-Raja untuk dibincangkan jawatan kuasa fatwa negeri bagi menentukan fatwa yang dipertawakannya. Terdapat banyak isu moden yang mengaitkan institusi fatwa untuk mengeluarkan fatwa yang baru kerana terdapat banyak perkara baru yang belum difatwakan. Perubahan teknologi dan kemajuan sains mewujudkan banyak perkara yang perlu dibahas oleh institusi fatwa dan akan menimbulkan banyak khilaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Hakimi bin Asmadi dari RCS 1103A. Jadi saya akan membentangkan isu kontemporari sains dan teknologi dalam Islam. Jadi antara isu yang kami perolehi ialah yang pertama, pemindahan organ. Pemindahan organ merupakan rawatan yang menggantikan organ yang telah gagal berfungsi dengan organ yang masih berfungsi yang telah diremakan oleh orang lain. Tujuan utama rawatan ini adalah untuk menyelamatkan nyawa, dan rawatan ini terbukti berkesan untuk menyelamatkan nyawa pesakit. Antara penyakit yang boleh dirawat dengan rawatan ini ialah penyakit buah pinggang, penyakit mata dan penyakit paru-paru gagal berfungsi. Hukum pemindahan organ tidak dinyatakan secara khusus dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi para ulama Islam telah membincangkan perkara ini sejak tahun 1950-an lagi. Isu ini mula dibincangkan apabila Mufti Negeri Perlis mengeluarkan fatwa berhubung isu ini. Jadi secara asasnya, hukum pemindahan organ adalah harus. Kaedah fiqh yang diguna pakai dalam hukum pemindahan organ ini berasaskan realiti bahawa rawatan ini dilakukan dalam keadaan terdesak, yang mana tiada cara lain untuk merawat penyakit tersebut. Isu seterusnya pula ialah kadar alkohol dalam makanan. Menurut fatwa Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, yang pertama, minuman ringan yang dihasilkan dengan bukan tujuan untuk menghasilkan arak di bawah aras alkohol 1% adalah harus, iaitu boleh diminum. Dan kedua pula, bahan perisa atau pewarna yang digunakan dalam makanan yang mengandungi alkohol
untuk tujuan penstabilan adalah dibolehkan sekiranya alkohol itu bukan dihasilkan dari proses pembuatan arak dan kadar peratus alkohol tidak memabukkan, iaitu tidak melebihi 0.5%. Namun, keputusan ini mendapat pertikaian beberapa penyelidik. Katanya, kadar peratus alkohol dalam makanan tidak praktikal kerana kebanyakan makanan halal yang telah siap diproses mengandungi peratus etanol melebihi kadar yang telah ditetapkan. Yang kedua pula, kadar peratus bukanlah ilah pengharaman sesuatu makanan, kerana ilah pengharaman sesuatu makanan adalah jika makanan tersebut memabukkan. Jadi kita perlu membezakan kesan pengambilan sebalik alkohol itu kerana peminum arak akan mengalami kemabukan, manakala peminum etanol boleh menyebabkan kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kuno Azwar bin Farid daripada kelas ACS 103A, nombor pelajar 201111857. Sekarang saya akan menerangkan tentang metodologi kajian. Metodologi kajian adalah strategi, kaedah dan pendekatan yang digunakan oleh kumpulan kami untuk melaksanakan kajian ini. Dengan adanya metodologi kajian, kerja-kerja dalam menyiapkan tugasan ini akan berjalan dengan lebih lancar dan sempurna. Implikasinya ialah proses kami dalam melaksanakan tugasan ini akan menjadi lebih mudah dan cepat. Menurut Osman, rasional kajian kualitatif bukanlah untuk mencari elemen baru seperti dalam kajian sains teknologi, tetapi lebih kepada memperkukuhkan kesedaran tentang sesuatu isu. Strauss dan Corbin menyatakan bahawa kaedah kualitatif boleh digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tentang sesuatu fenomena yang belum diketahui. Ia juga boleh digunakan untuk mendapatkan perspektif ke atas perkara-perkara yang telah diketahui atau untuk mendapatkan maklumat yang lebih mendalam yang mungkin sukar untuk dinyatakan secara kuantitatif. Dalam hal ini, Stick menyatakan laporan penyelidikan kualitatif biasanya kaya dengan penjelasan yang terperinci dan mendalam tentang pengalaman responden dan juga daripada aspek epistemologinya lebih harmoni dengan pengalaman pembaca dan oleh dan demikian ia lebih bermakna. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Iqam bin Hazlizan dan pada hari ini saya ingin membincangkan tentang dapatan dan perbincangan. Di sini kami dapat mengemukakan beberapa dapatan serta soalan yang boleh dibincangkan. Antaranya ialah bagaimana penyelidikan fiqh saintifik dalam fatwa temporari. Kaedah penyelidikan Islam telah wujud berabad lamanya. Pernyataan ini dibuktikan dengan wujudnya kaedah-kaedah penentuan hukum dalam Islam sehingga lahirnya ilmu yang dikenali sebagai ilmu usul al-fiqh. Ilmu usul al-fiqh merupakan gabungan dua perkataan Arab iaitu usul dan fiqh. Usul berasal daripada perkataan asal yang membawa maksud asas binaan sesuatu perkara atau sesuatu yang dibina di atasnya. Fiqh pula bermaksud faham, definisikan sebagai satu ilmu mengenai hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Fiqh juga boleh didefinisikan sebagai himpunan hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan amalan harian mukallaf yang diambil daripada dalil-dalil yang terperinci. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, usul fiqh merupakan satu himpunan kaedah dan prinsip yang digunakan oleh fuqaha dalam membuat satu ketetapan hukum yang diambil daripada dalil syar'i yang terperinci. Secara tidak langsung, satu proses penyelidikan dijalankan untuk mengetahui hukum syarak tertentu menggunakan kaedah-kaedah tertentu dalam ilmu usul al-fiqh. Walau bagaimanapun, penggunaan kaedah ini masih pada peringkat pengenalan dan masih belum diterapkan dalam penyelidikan akademik, termasuklah kajian-kajian akademik yang dilakukan berkaitan dengan Islam daripada perspektif sosial.
Nur Saidatul Akmal Mazlan berpendapat bahawa impak sains dan teknologi terhadap skop penguasaan ilmu dan maklumat akan jauh lebih luas dan pelbagai. Proses permaklumatan, pengilmuan sebagai teras utama. Elektronik dan digital memperlihat kecanggihan yang nyata sama ada dalam teknologi komunikasi atau bidang lain-lain. Jadi di sini merupakan cabaran utama bagi penyelidikan fiqh sedia ada, ianya harus seiring dengan perkembangan semasa. Reformasi amat perlu dialukan secara holistik daripada aspek sumber manusia, fasiliti dan paling utama pendekatan penyelidikan yang dilaksanakan. Okey, seterusnya di mana kedudukan serta peranan fatwa. Fatwa ialah penerangan kepada suatu perkara yang menimbulkan kemuskilan. Fatwa diambil daripada perkataan iftaan yang bermaksud menjelaskan dan menghuraikan hukum bagi sesuatu permasalahan. Dalam erti kata lain, mufti sebagai seorang yang ditugaskan menjawab dan menerangkan hukum-hukum yang mempunyai kemuskilan berdasarkan kepada dalil syarak. Apabila ditanyakan kepada permasalahan yang melibatkan isu semasa. Menurut Syekh Husin Muhammad, mufti sebagai seorang yang bertanggungjawab menjawab perkara berkaitan hukum syarak, manakala proses pengeluaran hukum berkenaan diistilahkan sebagai fatwa. Bahawasanya fatwa adalah hasil daripada proses yang berdasarkan kepada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Fatwa telah diamalkan sejak sekian lama bermula dari zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat sehingga ke hari ini. Namun kaedah yang digunakan dalam mengeluarkan suatu fatwa berbeza daripada zaman Nabi, zaman sahabat dan zaman kini. Pada peringkat awal Rasulullah SAW adalah merupakan suatu individu yang mempunyai autoriti dalam menentukan suatu perkara berkaitan dengan agama Islam dan baginda menjadi rujukan utama dalam semua hal. Setelah kewafatan baginda Rasulullah SAW, fatwa atau ijtihad dilakukan oleh para sahabat yang menghafal fatwa baginda, menghafal hadis, menghafal Al-Quran dan memiliki kebijaksanaan akal fikiran. Para sahabat mencari persamaan dan maksud hukum yang terdekat bagi membuat fatwa baru. Okey, seterusnya, adakah kaedah fiqh tidak diingkari berlakunya perubahan hukum disebabkan perubahan masa? Islam merupakan agama yang relevan sepanjang masa. Kerelevanannya membuatkan Islam terus berkembang dari bermulanya penurunan wahyu dan ia tidak pernah berhenti sehingga ke hari ini. Selain itu, ia juga memiliki sifat holistik yang sesuai untuk memenuhi keperluan manusia meliputi segenap masa dan tempat. Dalam konteks penetapan hukum yang membabitkan urusan berkaitan kehidupan manusia, perubahan masa dan tempat memberi kesan besar kepada hukum di sepanjang masa. Bahawasanya, setiap hukum yang telah ditetapkan memiliki sebab dan tujuannya yang tersendiri bagi memastikan keadilan dapat diwujudkan, kerosakan dapat dihindari serta memberikan kemaslahatan demi kepentingan manusia. Perubahan hukum adalah perlu seiringan dengan perubahan masa dan tempat. Sekiranya faktor masa dan tempat diketepikan, maka hukum yang dikeluarkan berkemungkinan tidak relevan dan realiti semasa. Perkara ini merupakan sesuatu perkara yang diperlakukan dan diterima pakai lagi oleh ulama terdahulu. Akhir sekali, apakah cabaran institusi fatwa dalam mendepani isu sains dan teknologi? Penggunaan teknologi telah menyebabkan fungsi manusia telah diambil oleh tenaga mesin. Maka perkara ini telah mencetuskan satu situasi baharu dalam kehidupan masyarakat. Walau bagaimanapun, situasi ini tidak datang hanya begitu sahaja. Ianya datang serentak dengan kebaikan dan keburukan. Perubahan yang dibawa kesan bakal menyentuh banyak perkara, antaranya melibatkan keagamaan yang berkaitan dengan hukum syarak,
Hal ini meminimumkan penglibatan manusia, maka ianya menimbulkan banyak isu-isu serta permasalahan baharu yang mana ianya memberi implikasi kepada hukum syarak. Contohnya, penyembelihan menggunakan mesin, menderma menggunakan aplikasi bus, zakat serta atas talian dan sebagainya. Bahawasanya, penggunaan teknologi jelas mempengaruhi bentuk hukum yang dibina. Walau bagaimanapun, setelah penelitian dijalankan, penggunaan teknologi tidaklah dianggap sebagai dalil syarak yang boleh menjadi pemboleh terhadap hukum. Namun kewujudannya telah dikesampingkan begitu sahaja. Malah ianya perlu diambil kira ketika fuqaha meneliti suatu perkara bagi tujuan mengeluarkan hukum. Hai, sebelum saya cakap dengan lebih panjang, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan saya yang telah menerangkan isi-isi penting berkaitan dengan tajuk ini dengan lebih dalam dan terperinci. Saya pula akan menyimpulkan beberapa perkara berkaitan dengan tajuk ini, iaitu peranan institusi fatwa dalam mendepani isu kontemporari berkaitan dengan sains dan teknologi. Perkara pertama yang saya ingin sebutkan ialah terdapat perbezaan pendapat antara fatwa mengikut negeri masing-masing dalam menyelesaikan isu kontemporari sains dan teknologi. Ini sangatlah penting kerana dengan ini membolehkan para semua masyarakat akan berfikir lebih jauh dan dapat membuat keputusan untuk melakukan sesuatu perkara. Selain itu, pada pendapat saya, institusi fatwa ini juga boleh menjadi menara rujukan kepada orang yang mempunyai keraguan ataupun was-was dalam membuat keputusan ataupun melakukan sesuatu perkara. Jikalau kita melihat dari sudut yang lain, kita dapat tahu bahawa terdapat banyak masalah dalam isu berkenaan dengan sains dan teknologi ini. Antara masalah yang terdapat ialah pemindahan organ, terdapat alkohol dalam makanan dan lain-lain lagi. Banyak sebenarnya jikalau ingin disenaraikan. Masyarakat perlulah mengambil tahu tentang masalah-masalah ini kerana ia sangat penting kepada diri sendiri dan juga negara. Masyarakat perlulah banyak membaca untuk mengetahui tentang isu semasa berkaitan dengan isu sains dan teknologi ini. Oleh itu, apabila semua masyarakat mengambil tahu, maka mudahlah masalah ini untuk diselesaikan. Saya rasa sampai di sini saja kata-kata daripada saya. Saya berharap agar semua dapat memahami apa yang disampaikan oleh kami dan juga dapat mempraktikkan di masa akan datang. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.